Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatul Raghibin, muka surat 19, baris 9 dari bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi firman-Nya Allah, wala yaghurrannakum billahil ghurur inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, janganlah diperdayakan akan kamu oleh syaitan yang sangat memperdayakan dengan agama Allah Ta'ala, dari kerana bahawasanya syaitan itu seru bagi kamu, maka jadikanlah oleh kamu akan dia syaitan seteru. Hanya sahaja tiada menyeru syaitan itu akan segala mereka yang mengikut dia syaitan, melainkan supaya jadilah mereka itu daripada mereka yang mempunyai neraka bersama-sama mereka itu dengan dia, dengan syaitan. Maksudnya, janganlah kita tertipu dengan syaitan. Syaitan ini maksudnya makhluk Allah yang sangat jahat, man syaitana, mereka yang sangat jahat memperdayakan manusia, sama ada daripada golongan jin atau manusia. Syaitan dua. Syaitan ni bukan makhluk, nama bagi makhluk yang jahat. Kalau iblis tu makhluk lah. Iblis. Syaitan ini gelaran. Macam kita peropok. Peropok tu maknanya gelaran bagi orang yang merompak. Dia gitu. Jadi bila disebut syaitan, ialah yang jahat-jahat, sama ada dari jenis jin atau jenis manusia. Dalam Quran sebut minal jins wal ins, daripada jenis jin dan jenis manusia. Jadi kalau hak jahat, hak paling jahat sekali syaitan, hak jenis jin. Hak suruh kita minta berlindung. Hak ni yang dikatakan musuh bagi kita, dan kita kena layang dia sebagai musuh. Tak boleh ra'i, tak boleh bersahabat, tak boleh kawan. Kadang-kadang kita ni terlampau, apa panggil, liberal. Walau tak. Kita nak buat baik pada semua, sampai dengan iblis pun nak buat baik. Kena tengok, kita hidup ni bukan ikut fikiran kita. Sekarang ni ramai nak ikut fikiran. Ikut fikiran kita, ikut persetujuan kawan-kawan kita hak ramai. Jadi tinggalkan ajaran Allah dan Rasul. Jangan tertipu, dan dia itu adalah musuh kita. Inna syaitana aduwwul lakum. Dia tu Tuhan apa dah? Musuhmu. Kena dengar firman Allah. Allah kata syaitan musuh kita. Kemudian fatakhizuhu, maka mu kena ambillah syaitan itu, mu kena hukum dia itu aduwa, sebagai musuh. Dan bila musuh ni boleh tak kita bersahabat? Tak boleh. Dah ra'i kan, hidup mera'i. Tak boleh. Maknanya kalau manusia mengajak kepada kesesatan, boleh ra'i tak? Kita ra'ikan kepelbagaian pendapat. Ni banyak ni dalam internet. Terimalah perbezaan pendapat. Betul orang terima. Tapi kalau pendapat syaitan, kita tak terima. Pendapat yang menyesatkan kita boleh terima? Tak boleh. Kita terima pendapat-pendapat yang sama-sama ijtihad. Contoh, kita meraihkan pandangan 4 mazhab yang berbeza. Itu kita terima perbezaan. Dalam mazhab Hambali tak baca kunut. Tak sunat pun baca kunut. Dalam mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Dalam mazhab Syafi'i kalau tak baca kunut kurang pahala, tetapi sah semayangnya.
Dan dalam apa benda ni, mazhab Hanbali memang tak disunatkan sama ada imam ataupun makmum. Jadi kita pergi ke negeri Hanbali, contoh kita pergi ke Iraq, pergi ke Saudi contoh, maka kita pun jadi imam dan kita tak baca kunut kerana meraihkan jemaah penduduk negeri ini yang bermazhab Hanbali. Itu panggil meraihkan. Nampak tak? Tapi kalau ada pendapat yang berbeza yang merosakkan akidah, boleh raih tak? Dia kata Tuhan tu ada dua, ada Tuhan satu, Tuhan gelap, Tuhan cerah. Kena raih tak? Boleh dah raih? Pendapat yang kata membolehkan minum arak, tak boleh raih. Faham? Tak boleh. Dia raih ni bendanya ma fihi khilafu 'indal a'immah, benda yang ada perbezaan pendapat di sisi imam. Contoh main catur. Dalam mazhab lain haram main catur. Dalam mazhab Syafi'i makruh main catur, tidak haram. Tak? Ra'i meraihkanlah. Jangan sampai kita anggap benda satu mencegah kemungkaran kerana benda itu berlaku khilaf. Tapi kalau benda itu haram dengan ijma' ulama, itu kita tak boleh ra'i. Sama ada dari segi akidah dan dari segi syariat. Jadi kalau pendapat itu merosakkan akidah kita, itu daripada syaitan, tak boleh diraihkan. Kita tak terima kepelbagaian pendapat. Bila terima kepelbagaian pendapat dalam bab akidah, jadilah agama pluralism. Semua agama molek belaka. Dan dengan kita sesat barat habis. Kenapa syaitan dia duduk asuk manusia? Habis kena asuk. Bukan kata Tok Ustaz kena hasut. Tok Syekh kena hasut. Anak murid kena hasut. Orang awam kena hasut di syaitan. Orang tak mengaji orang lain, habisnya hasut dia. Supaya apa? Innama yada'u hizbahu, hanya senya syaitan itu mengajak akan grup dia. Grup, macam grup WhatsApp. Hizbah ni grup. Kepolang dia. Liyakunu, supaya ramai-ramai ikut dia tu min ashabis sa'i, jadi ahli neraka belaka. Dia tak mahu dia seorang je, satu grup je, grup setan je. Dia nak kita semua. Jadi kalau kita masuk jis seorang dengan masuk ramai, mana suka? Polis nak bagi kakak kita dalam kampung tu, kita seorang yang boleh nak takak. Mana lebih baik dengan takak sekapung? Baik takak sekapung tak bergerak. Naik lagi. Tu tak? Kalau kita seorang je kena takak, orang kampung tengok kita naik lagi. Kena takak. Tapi kalau sekapung kena takak, baik lah. Tu tak? Itu. Syaitan itu. Nak jadi temang dia di dalam neraka. Sebab itulah. Belajarlah sungguh-sungguh. Niat yang betul. Berdoa agar Allah tunjuk yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini ramal. Minat kepada agama, silap tempat mengaji. Rosak akidah, punah pegangan. Niat betul dah. Kadang-kadang tak ikut tertib. Dan kadang-kadang dalam kita ikhlas nak mengaji tu je pusing kat belakang, jadi tidak ikhlas. Dan lagi firman-Nya, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Artinya tiadakah janjikan kepadamu hai sekalian anak Adam, jangan kamu sembah akan syaitan, yakni jangan kamu berbuat bakti akan syaitan dengan berbuat suatu dengan suruh syaitan dan waswahnya syaitan dan perdaya, dari kerana syaitan itu seteru yang amat nyata bagi kamu dan sembah oleh kamu akan daku yakni Allah. Inilah jalan yang benar. Hai sekalian saudara yang akil, yang berakal, dengarlah olehmu akan tegah Allah Ta'ala dari ikut syaitan ini, dan fikirkan olehmu dengan akalmu akan suruh Allah Ta'ala menyeteru, yang ini kita wajib memusuhi syaitan dan di dalam beberapa nas ayat Quran. Maka betapa kiranya harus diikut dan jadi sahabat dan taulan yang dihormati, yakni syaitan, dan dimuliakan dengan sehabis-habis hormat dan dipermuliakan sekira-kira diperbuatkan baginya warna ni
macam-macam. Macam-macam bagai makanan dan juadah yang indah-indah yang tiada boleh disia-siai oleh seorang manusia jua pun. Ketahui olehmu, hai sekalian ikhwan, akan tabiat dan perangai iblis dan sekalian syaitan seperti yang termazkur, yang tersebut di dalam beberapa nas ayat Quran, bahwasanya adalah iblis dan segala syaitan tiada menyuruhkan mereka itu akan insan manusia melainkan dengan berbuat yang qabih. Qabih ni hak keji lah. Terengganu panggil dak pakar. Dan turian ni melampau batas. Dan tiada yang dijanjikan mereka itu akan segala manusia melainkan gurur. Gurur ni tipu dan isyang dan derhaka. Maka adakah patut diikut suruhan yang semata-mata kejahatan? Dan adakah patut diharap akan janji syaitan yang semata-mata berdaya tipu dan lancuran, maksudnya bohong? Maka tiada jua orang yang mengikut suruhan dan mengharap akan janji syaitan melainkan orang yang ahmak. Ahmak ni bodoh. Dan maghrur, orang yang sudah kena tipu. Jua adanya. Titik jing tinggal. Dan setengah daripada bagai jenis mungkar yang terkandung dalam pekerjaan berbuang pasilah dan menyangkar. Pasilah tu teruk acok lah. We makan ke setan. Iaitu syirik dan bid'ah syai'ah, bid'ah yang keji. Inilah mungkar yang terlebih besar dan yang sangat keji. Dari kerana jika diintikadkan bahawa tiada sembuh yang satu, yang sakit tu, dia tertinggal huruf kaf, yang sakit daripada penyakit atau tiada tertolak dari bahaya melainkan dengan menyangkar atau berbuang pasilah, maka ditilik jika diintikadkannya orang yang demikian itu memberi bekah dengan tabiatnya, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah. Dengan tiada bersalahan sekalian ulama. Jadi sambung bulan lepas dia kata haramnya perbuatan teruk acok, buang acok. Buang acok. Mana membuang fasilah dan menyangkar. Maksudnya bila teruk acok lah. Menyangkar itu kita nak buat, kita nak suruh hilang banjir, melih yang putih, itu panggil menyangkar. Teruk acok ni berobat lah. Berobat. Nak suruh baik, we makan katu. Dulu teruk acok lah. Orang cenering lah kita. Teruk acok. Orang marang, orang bandar zaman dulu, belum Jepun dulu. Dan ni rasa-rasanya tak ada dah. Tinggal hok mecil lah seorang dua. Buat nasi kunyit buh dalam rok. Buh telur, buh apa. Tu umur lah. Buh. Ingat tak jago zaman dulu? Kita zaman budak-budak tu dodang dah. Dengar cerita lah. Jadi anak demam ke apa ke tak baik-baik. Dah puluh hari dah demam. Kalau 2 hari demam tak tahu acok lagi. 10 hari demam panggil tok umur kata kena melih ayam ni. Wak si kunyit buah telur 3 teh teruk. Belum jambu bokok tu, kat teruk acok tu. Ada kat mata kecil. Orang jambu bokok ke apa? Teruk larok tu. Apa lain ni jadi ngosek. Alam tu je naik malam-malam tu, malam Jumaat. Sore diri pun balik tadung pem. Cik wak seluar tu. Nampak tak? Lain macam bahasa kat mata kecil tu. Rupanya tu tanya macam kok dalam tu teruk acok. Si lagi kat Prasing tu. Prasing tu kat Hentiang tu. Kan kita nak masuk daripada KL tu ada lopok air. Nampak tak? Ada, kita tak ada. Kita dari Kuala Lumpur sampai RNA Prasing mesti masuk kiri. Daripada Kuala Lumpur nak balik Terengganu, masuk kanan bahang dia beda lah. Masuk kiri. Betul tak? Bila masuk kiri tu ada lubang air tu. Ada payah sikit tau. Jadi orang-orang dulu alik mamang dulu cerita dulu teruk situ lah. Dulu tak ada area dulu hutang situ. Dulu panjat bukit nak pergi teruk situ.
Jadi baru buka dia baru buka ngosek. Kita kena kali. Suara diri mari. Cong tengok dah molek lombar radio. Masuk berasi mayang dah. Mayang selalu cerah lagi. Mana itu tubik pada surga perasing tu. Tubik tu habis mayang, cerah lagi dah ada orang seorang. Masa tu ni amat dah. Tak ada orang seorang. Lepas mayang tu tubik mana cerah lagi. Dak gelap lagi dah bang mayang selalu. Faham lagi? Jadi ambil masuk kereta tubik lah. Kan ni kita nak tubik dia tu dia kan Kuala Terengganu kot share tu. Masa tu tak ada lagi share. Kuala Terengganu tu tak ada. Jadi pusing mari kot ni mulai. 6 kali pusing hak ketujuh. Natang ni ngosek dah ni. Kata tak baru jumpa Kuala Terengganu. Yang main gitu lah. Tu jin kelakar kot. Dan dengar cerita pun gitulah. Sampai kita dipanggil oleh Jabatan Lebuh Raya Malaysia untuk buat ceramah. Di situ RNA tu untuk tarik balik orang. Jadi sebenarnya gitulah. Bila baru buka bukit-bukit pun semua ni memang dia masalah. Sama dengan LPT 1 dulu. Jabur ke Karak. Betul tak? Masa baru buka memang ngosek tengah jalan. Setelah 5-6 tahun ada. LPT 2 gitu kok. Ni ada lah. Ni tunggu congok tak pernah ada dah. Dia dah lah main lagi lah kereta mesa lapang 200 kecup pada tu. Jadi teruk situ teruk. Jadi syirik. Orang percaya pun jadi syirik. Kalau nak suruh banjir hilang, sembelih ayam putih ke apa ke darah buah dalam air banjir. Bersangka dipanggil. Panggil juga. Dah nak demang 10 hari panggil dia Tok Omar. Tok Omar kalau dia buat air 5 sampai 5 nipis susu mandi tu okey, tak salah. Ni suruh jamu. Padahal anak dia kopi 10 hari. Tiada bersalahan sekian ulama jadi kafir kalau dia duk pegang, maknanya boleh berita bekah dengan perbuatan syaitan, dengan amal hak dia syaitan suruh. Kerana tiada baginya tauhid pada af'alullah. Ingatlah, kalau kita menduakan perbuatan Allah jadi kafir. Lepas ingat la ilaha illallah maknanya semua Allah. Mudah cakap, semua Allah. Faham lagi? Tiada Tuhan selain Allah, tiada memberi rezeki selain Allah, tiada menurunkan penyakit selain Allah, tiada menyembuh selain Allah, tiada beri manfaat selain Allah, tiada boleh memudaratkan selain Allah, tiada menjamin ekonomi negara selain Allah, tiada menjamin masa depan anak cucu kita selain Allah. Semua dia baru dipanggil tauhid. Makna tauhid mensatukan puncanya, iaitu Allah belaka. Kullun, katakanlah kullun, semua indillah, min indillah, dari sisi Allah. Nampak zahir kita berbuat, faham? Semua dari sisi Allah. Dan jika tiada diiktikadkan yang demikian, itu memberi bekah dengan tabiat. Kalau dia kata dah atu pun semua tak boleh mudarat, dan hanya diiktikadkan akan diberi bekah dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam suatu itu, maka orang itu jadi bid'ah fasik. Tiada bersalahan sekian ulama, dan pada kupurnya bersalahan mereka itu. Kata ulama ma wara'un nahri, orang yang itu jadi kafir juga. Dan jika tiada diiktikadkan demikian, itu memberi bekah dengan tabiat, dan tiada memberi bekah ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalam jalan suatu, hanya diiktikadkannya bahawasanya yang memberi bekah pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala juga. Dan diiktikadkan bila dikerjakan sangkar atau fasilah itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh dari penyakit, dan ditolakkannya segala bahaya pada ketika itu, katanya adalah kias dan banding yang demikian itu seperti api dan makanan. Tiada memberi bekas ia api dan makanan dengan tabiatnya api dan makanan pada menghanguskan dan mengenyangi, beri kenyang. Dan tiada memberi bekah ia api dan makanan dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya api dan makanan. Hanya memberi bekas pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala juga. Dengan diadatkan, dijadikan hukum adat.
menjadikan, banyak hilang titik tu, menjadikan hangus tatkala bersentuh api dengan suatu yang kering, dan diadatkan kenyang tatkala makan akan makanan. Katanya demikianlah kias dan banding sakar dan pasilah acak, maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan mujarradil i'tiqad, dengan semata-mata pegangannya itu hanya jadi bid'ah jiwa fasik berdosa, tapi jadi kafir ia jika dihalalkan pekerjaan sangkar dan pasilah itu dengan i'tiqad yang demikian itu dengan tiada khilaf segala ulama. Maksudnya gini, panjang tadi dia segala usaha kita dalam kehidupan, segala sebab dan musabab, kita yang berusaha, Allah yang menjadikan. Kena pegang situ lah. Bila kita ambil makanan, kita makan, itu usaha. Yang memberi kenyang bukan makanan, Allah yang beri kenyang. Pegang tu selamat. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih pada dok gitu dok betul. Ambil makanan, maka Allah yang akan beri rasa kenyang. Betul boleh makan, tapi kenyang tak kenyang bukan atas makanan. Bukan bila makanan kita makan mesti kenyang. Itu bukan akidah yang benar. Dalil ada tak kita makan tak kenyang? Ada tak? Ada tak? Jadi bila kita dahaga, kita ambil air bola mulut, kita telan sampai perut, itu usaha kita je. Allah beri hilang dahaga. Kalau siapa kata tak ada kena-kena dengan Allah, memang makanan tu jenis dia, kalau kita makan memang kenyang, mesti kenyang, kafir. Tapi kalau dia kata tak, Allah belaka, cuma Allah jadikan tabiat makanan itu mengenyangkan, itu fasik, tidak kafir. Situ beza Qadariyah dengan Mu'tazilah. Qadariyah ni orang barat. Jika kelengkapan kita molek belaka, moden belaka, garanti jadi. Sebab tu tak jadi bunuh diri. Pasal dia pegang di alat dia. Nampak lagi? Ada pun orang beriman tak pegang di alat. Pegang dengan biiznillah, dengan izin Allah. Masya Allah. Kapal terbang harga 68 juta suti pun private jet, tapi Allah tak izin sampai Kuala Lumpur, tengah jalan jatuh di Bentong. Faham lagi? Motosikal orang dakat sampai ke ni Johannesburg, tengok dalam YouTube. Gaya Malaysia, motosikal Honda Cut. Naik Honda Cut daripada Mesir ke Johannesburg. Besar ni, benua Afrika, bukan besar negeri Perlis. Faham? Biiznillah, dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Jadi api gitu kok. Pegangan ahli sunnah wal jamaah bukan api menganguskan. Faham? Api kita ambil ketah, kita ubuh di api. Faham? Nyala. Angus lah angus. Api nyala, sifat dia menyala api. Kalau tak menyala, orang tak panggil api. Dia menyala. Angus tu Allah yang memberi hangus. Faham? Baru kemah. Kita ambil pisang, kita letak di tekuk. Kita pun letak, makan luka tak? Luka. Pada adatnya. Siapa yang melukakan pisang? Kan? Allah yang memberi luka. Kalau Allah tak izin luka, tak luka. Dalilnya Nabi Ibrahim, dia ambil Nabi Ismail, suruh nak sembelih. Ambil pisau letak, tolak, tak makan. Bila Allah tukar menjadi kibah, baru makan. Kerana dengan izin Allah. Kalau api itu menghanguskan, memang jenis tabiat dia memang menghanguskan, kekuatan api itu menghanguskan, maka hangus Nabi Ibrahim masuk dalam api. Ketika dilepor oleh Namrud dengan menjanik. Menjanik ni lastik besar. Api besar sangat, seminggu nyala. Jadi guna manjanik ikat Nabi Ibrahim, buah tak berkepung lepor dalam api gitu. Kalau api itu sifat dia menghanguskan, Nabi Ibrahim hangus. Dah, api bukan sifat menghanguskan. Yang menghanguskan Allah tak ada. Faham lagi? Batu ada benda kita buah dalam api nyala, ada angus, ada benda kita buah tak angus. Kena ingat. Semua taksir, takluk taksir memberi bekah itu adalah dengan izin Allah. Allah kata hangus. Dia yang menghanguskan. Dia yang beri kenyang. Dia yang. Ada orang tak makan lapar. Ada tak? Tak makan lapar. Ada lah. Orang yang orang yang makan tapi lapar ada tak? Ada tak? Tak makan tak lapar. Ada tak? Ada tak?
Tapi dah hukum adat ni hukum kebiasaan. Tak makan, apa? Hukum adat, bila makan, kenyang. Apa makna hukum adat? Hukum yang telah diuji tetapi diterima akan bersalahan. Maksudnya, ni api, ni ketah. Ambil ketah, boh di api, nyala, angus. Ambil pula ketah lain, esok, boh nyala. Itu panggil hukum adat. Nah, ketah ni, adatnya bila kita beri kena pada api, hangus. Faham lagi? Tapi benda ni boleh tak diterima bersalahan? Ada tak ada kala kita letak tak hangus? Ada tak? Itu panggil hukum adat. Dia tidak mesti begitu. Goleknya begitu. Goleknya makan, hilang lapar. Goleknya makan, hilang lapar. Goleknya makan, hilang lapar. Nak kata setengah ulama, dicuba sebanyak 3 kali sekurang-kurangnya, itulah keputusan yang sama. Makan, kenyang. Esok tengah makan, kenyang. Esok tengah makan, kenyang. Dia panggil hukum adat, bila makan, kenyang. Yang beri kenyang, Allah. Jadi hak ni dia kata, tak, kita tahu acak, kita pergi makan ke syaitan, bukan syaitan yang jadi hilang banjir. Allah. Kita pergi makan ke jin, ke persik, bukan dia yang menyebabkan tanaman padi kita jadi banyak. Allah. Fasik. Pasal membuat benda yang haram, apa yang makan ke syaitan? Walaupun tidak kufur, pasal mu pegang Allah belaka, tapi mu fasik. Apa pergi makan ke syaitan, makan anak mu. Tahu tak? Ke syaitan tu anak susu mu. Tak? Adapun qiyas dan banding, bukan bendang, banding yang tersebut itu tiada sah akan jadi menghalalkan i'tikad yang tersebut itu. Sebab lainan hukum dari kerana api dan sekalian itu sebenarnya lah ia daripada segala sebab yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Adapun kerjaan sangka dan fasilah itu, maka iaitu sekali-kali tiada ia daripada segala sebab yang beradat. Maksudnya api letak apa benda ketah pada api jadi hangus, letak bubur makanan telan dalam perut jadi kenyang. Itu benda yang diterima pada syarak sebagai sabab musabab. Nah, ada pun makan ke syaitan ni Allah tak boleh terima. Ni perbuatan yang salah. Nah, tak boleh kita nak qiyas itu fasik. Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradat dengan sebabnya, maka iaitu semata-mata perdaya syaitan juga. Maka betapa kiranya sah qiyas dan banding yang tersebut itu. Hai sekalian ikhwan saudara yang akil, fikirkan olehmu dengan insaf, adakah bahaya yang lebih besar daripada bahaya kufur dan bid'ah syai'ah yang berhadap atas yang berbuat dia bid'ah itu laknat Allah Ta'ala juga. Seperti sabda Nabi SAW, man ahdasa hadasan fa'alaihi laknatullahi ta'ala. Artinya barang siapa mengadakan suatu pekerjaan yang tiada ia daripada agama, maka atasnya laknat Allah Ta'ala. Ini perkataan bid'ah yang patut kita gunakan. Ni bid'ah yang bahan orang berzikir. Bid'ah. Faham lagi? Itu dia sendiri dah tak faham. Bid'ah ni mana benda-benda karut macam ni. Makan ke syaitan, jamu ke iblis, benda-benda yang merosakkan akidah itu baru kau panggil gunakan perkataan bid'ah masuk neraka. Ni berzikir lepas mayang, bala sungguh. Ada juga orang follow tu. Lepas tu bahaya. Ini kena faham benda makna. Kenapa Pak Cik Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah ini sesat. Maknanya bid'ah yang menyesatkan. Kalau berzikir lepas mayang, itu kan amalan para sahabat. Ada yang melarang bersalam. Dia kata bid'ah dalalah, bersalam lepas mayang. Nampak tak? Jadi hak geng-geng hak dengar dalam itu, ni baru betul ikut sunnah. Punah belaka, ustaz pun punah, pengikut pun punah. Dia kata apa yang jadi sesat ni? Menghukum sesat, bersalaman lepas mayang sesat. Dia kata tidak ada hadis. Nampak? Siapa yang berkata dalil tidak ada hadis menunjukkan sesat, orang itu telah sesat. Faham lagi? Bapa mu buat gini ni, sesat ni. Pasal apa mu kata sesat?
tidak ada hadis. Siapa kata berbuat sesuatu dengan tidak ada hadis adalah sesat, orang itu sudah sesat. Faham lagi? Jabat salam boleh apa tak boleh? Lepas mayang boleh tak kita tengok telefon? Lepas mayang, habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tengok telefon. Takut ada orang mesej mustahak. Hukumnya harus ke haram? Pergi jawab. Harus. Mana hadis? Keluar hadis. Hadis sahih nak. Betul tak? Ini hadis. Orang yang marah orang bersalam lepas mayang tu, dia lepas mayang dia tengok telefon. Ada YouTube. Mu tengok telefon lepas mayang. Bid'ah dalalah kita kata. Pasal apa mu kata aku tengok telefon lepas mayang bid'ah? Tak ada hadis. Betul tak? Biar cerdik. Otak tu jangan bubur kat lutu. Ada hadis tengok telefon lepas mayang. Lah dah lepas mayang kau pandai dia Dia nak berzikir, nak bersalah, di gimnastik ke, nak pergi main sepak takraw, kau pandai dia. Lagi. Cuma ulama sebut, jika tidak berhajat ke mana-mana, afdal duduk bersama imam, berzikir dan berdoa. Lepas kita salam semayang, kita makan nasi. Harus ke haram? Ada hadis. Dalam makan nasi lepas salam semayang. Faham? Sebab tu ulama' bila kita tengok tarah-tarah ustaz je dia akan kata bid'ah. Tapi bila kita tengok kitab-kitab muktabar, imam-imam besar yang menjadi rujukan dunia, bukan setakat di like oleh 15 orang. Dunia tengok, ikut dia. Imam Ibn Hajar Al-Hafiz Al-Asqalani, ulama' hadis, ulama' besar hadis dunia. Akan kelas YouTube 200 view. Imam An-Nawawi. Bersalam masa mana pun dibolehkan. Yang dilarang bersalam di dalam semayang. Itu dilarang. Di tengah tahiyat kan, orang baru mari, Allah. Faham lagi? Jadilah murid yang bijak. Kalau gurunya otak di lutut, murid di tapak kaki otaknya. Faham lagi? Ketahui olehmu hai ikhwan. Situ tak? Ketahui olehmu. Bukan ikhwan. Ketahui olehmu. Dari atas. Ketahui olehmu hai talib, wallahu a'lam, bertiga tu. Baik, kutipan sumbangan derma pada malam ini untuk maslahat dan kebajikan masjid Simpang 4 Cinegeng kita. Untuk penonton live Facebook, akaun masjid tertera di skrin Facebook, iaitu nombor akaun Masjid Bank. Muamalat 130-5349-712 online transfer. Untuk bil api masjid, siapa yang nak bersedekah, 220-795-992-803 Saleh bin Daud. Minta tolong jalan kantong masjid daripada kanan ke kiri jemaah. Kita ke sesi menjawab soalan pula. Wak tahu tak tahu? Wak kekal biarlah. Wak lah sambil-sambil kita dengar jawapan.
Yang pertama, teknologi hiburan membawa manusia berhibur lagi maju dari teknologi untuk masjid yang membawa orang ke masjid. Apakah pandangan Ustaz? Dia begini, daripada dulu sekarang, benda yang berlawanan. Nak benda lara, benda akhirat. Dan dia berpusing. Kadang-kadang yang lara itu di atas, akhirat itu di bawah. Dan kadang-kadang akhirat itu di atas, lara itu di bawah. Sama macam Islam. Islam itu mula-mula di bawah. Nampak? Dagang. Seorang dua baru masuk Islam. Akhirnya Islam itu di atas saat gemilang. Sampai Sepanyol pun diperintah oleh Islam 700 tahun. Nah, dan kadang-kadang Islam itu di bawah balik. Maknanya menang oleh bukan Islam. Jadi kita ni kena sentiasa bersama benda yang betul. Iaitu dengan, kalau Islam dengan agama lain, kita sentiasa dengan Islam. Kalau maknanya hukum Al-Quran dengan hukum ciptaan manusia, kita kena sentiasa dengan hukum Al-Quran. Nah, dalam satu hadis Nabi pernah sebut, ala inna rahal Islam dairah. Ketahuilah ataupun jaga-jagalah, roda Islam itu berpusing. Faduru ma'al Islam, maka hendaklah kamu berpusing ikut Islam. Islam disokong, kita duduk belah Islam. Islam dianiaya, kita belah Islam juga. Nah, orang ikut Islam belaka, kita ikut juga. Orang tak ikut belaka pun, kita ikut juga. Itu maksudnya. Kemudian Nabi kata, ala inal kitab was-sultan sayab tarikoni fakunu ma'al kitab. Ketahuilah, begitu juga kerajaan dengan hukum Islam akan berbalah. Dia akan berbalah. Kerajaan nak buat lain, Quran kata lain. Fakunu ma'al Quran, fakunu ma'al kitab, maka hendaklah kamu bersama dengan kitab. Nah, jadi sekarang teknologi Allah beri satu nikmat, teknologi internet. Contoh. Nah, maka kita berlumba lah. Dan kita ada nikmat. Nah, dulu kita ada, orang dulu dia ada apa? Dia ada kenderaan jenis tunggang. Ada yang naik, ada yang jalan kaki, ada yang naik keldar, ada yang unta, ada yang kuda. Nah, maka dengan apa yang Allah bagi itu, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat yang baik. Jadi sekarang kita badidang. Nah, teknologi kepada benda lara, teknologi untuk ajak orang ke masjid. Sebab tu kita kena pandai, ramai orang. Multimedia ni bukan sekadar pandai komen je. Nah, kita pandai orang multimedia boleh buat blog dan sebagainya. Kalau dalam ni ada 200 orang, 300, 500 orang malam ni, 200 orang pandai. Lain sikit. Ni kalau dua-dua, sepenuh-penuh masjid, seorang je tahu. Nah, hak lain tu hanya pandai tekan je. Lepas tu tutup. Nah, teknologi nak buat blog dan sebagainya. Lepas tu saya tengok banyak kelebihan sebenarnya di luar daripada Malaysia. Contohnya kalau di Indonesia dan di Thailand, mereka lebih ke depan, iaitu dalam blog-blog ataupun laman-laman web dakwah. Kita rasa kita banyak dah, kita nampaknya macam ketinggalan. Itu belum lagi di tanah Arab dan sebagainya. Betul tak? Kalau di Eropah lagi hebat. Dakwah, internet berkenaan dengan dakwah. Jadi kita badidang lah. Kita duduk ada, lepas tu kita ada sekarang ni ada Facebook. Dulu kena buat blog. Dulu saya buat laman web surauladang.net tahun 1999. Bayar 500 tahun. 500 tahun bayar. Nampak? Untuk hidupkan laman tu, untuk orang boleh masuk. Ingat aku? Bayar. Dia ni Facebook free. Ambil seayat satu hari. Terjemahan Quran berlambak dalam website. Menterjemah satu ayat sehari. Hari ni surah Fatihah terjemah. Esok surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 terjemah. Benda tu membantu orang lain. Kita duduk banyak bermuka kita. Faham tak? Pada muka. Bukan tak lebih kamu muka. Biar agak banyak ayat Quran, tazkirah, share benda-benda yang baik, kelebihan masjid dan banyak kan. Ulama-ulama duk tulis. Celah-celah tu selfie se. Ni pada selfie pagi petang. Apa lugar tengok muka. Jadi kita berlumba-lumba dah. Faham lagi? Siapa pandai bahasa orang putih? Pergi ke laman web AU Darul Ifta Australia.
Syekh Muhammad Salim, Dr. Muhammad Salim Alwan, dia yang jawab soalan. Nah, dia ada bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Kita tak pandai bahasa Arab, pergi ke tukar ke bahasa Inggeris. Nah, hebat. Dalil dia dan sebagainya. Nah, terjemah. Nak terjemah. Hari ni dia buah hadis dia. Kita terjemah. Esok buah sehari. Nah, ambil masa 20 minit sehari. Rani pula ambil pergi kepada terjemahan hadis Ibnu Majah. Buah sehari. Apa salahnya buat gitu? Nah, pemaju cakap rumah kalau beli kawasan ini bebas banjir. Akhirnya banjir juga. Apakah hukumnya? Baik, pemaju perumahan dia kata kawasan ini tidak banjir. Maksud tidak banjir ini sebelum ini. Tapi kalau dia kata tidak banjir dulu, kini dan selamanya, pelawak. Jadi tak boleh nak salah pemaju. Dia tulis kawasan ini tidak banjir. Okey, kalau kita bijak, kita tak pakai hak tu saja. Kita akan tanya orang. Kita boleh call jabat parit dan saliran. Beri orang jabat parit dan saliran, dia kata, "Cik beri gerang kat mana? Lokasi rumah." Faham lagi? Mereka tahu. Kawasan ni banjir. Kalau air hujan lama dia takunglah sikit. Kita boleh tahu. Tapi itulah setakat mana pemaju boleh beritahu. Kalau yang lebih daripada itu, yang tidak dijangka, tak disalah dia. Yang dikatakan menipu memang kawasan tu tergelam air tak mau. Dan memang dia pun kata tak pernah masuk air sini. Itu menipu. Dan kita nak salah dia, kita gaduh nak ke rumah tu, tengok ke gambar lawa rumah. Tak kena banjir pula, akan beli lalu. Macam rumah saya duduk. Saya tahu dah banjir. Dia beli ke? Dah murah. Faham lagi? Nak beli kat tak banjir mahal. Jadi korban dah 2-3 ribu setahun, rugi banjir. Biasalah, orang lain rugi lagi. Kalau tak main tak rugi lah. So, tak laku orang kedai. Jadi kalau pada adatnya memang tidak banjir, itu yang betul lah kata pemaju. Adapun yang di luar jangkaan, tak nak salah korang. Banyak kawasan yang tidak banjir, tenggelam juga. Bila dengan kehendak Allah. Macam mana kalau boleh tak jamak 3 hari orang yang musafir 1 minggu? Boleh jamak 3 hari kemudian hari keempat solat seperti biasa atau macam mana? Begini. Ramai orang yang tersilap lah. Dia ingat bila kita nak musafir selama seminggu, nak duduk Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur boleh jamak 1, 2, 3. Hari keempat, kelima tak boleh dah. Bukan gitu. Maksudnya yang betul begini. Siapa yang nak bermusafir dari Terengganu ke Kuala Lumpur, selama mana nak duduk di Kuala Lumpur? Nak duduk selama seminggu. Faham? Nak duduk seminggu baru balik. Ingat barang siapa yang bermusafir, yang dia berniat untuk tinggal di lokasi musafirnya nanti selama 4 hari dan ke atas, maka sampai saja di tempat itu sudah tak boleh jamak qasar. Itu yang betul, jangan salah faham. Siapa yang nak bermusafir ke sebuah negeri dan dia hendak tinggal di negeri itu 3 hari ataupun kurang, maka dia boleh jamak dan qasar selama tinggal di situ. Kenapa? Kerana makna siapa yang nak duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas, dia hilang nama musafir. Siapa yang nak singgah pada satu negeri 3 hari atau kurang, maka tetap bernama musafir yang singgah. Contoh orang KL Lumpur, Kuala Lumpur, mari ke Terengganu. Nak beri bantuan banjir. Contoh, dia singgah nak duduk di Terengganu selama 4 hari dan ke atas. Maka bila sampai di Terengganu ni, maka dia sudah bernama pemukim negeri Terengganu. Bila nama dia sudah mukim, tak bolehlah jamak qasar. Tapi kalau dia mari di Kuala Lumpur nak atau Batuang selama 3 hari atau kurang, contoh nak duduk 2 hari saja di Cenering ni, maka walaupun dia datang dari Kuala Lumpur, dia nak duduk 2 hari, dia tidak hilang nama musafir. Dia digelar musafir yang singgah sahaja. Kenapa dikatakan musafir singgah? Kerana dia nak duduk tak sampai 4 hari. Faham lagi? Soalan seterusnya.
Saya dah bercerai suami dengan suami, hasil harta pencarian ada menyimpan wang sebanyak 60,000. Apakah boleh bekas suami minta wang tersebut untuk guna anak dan kegunaan dirinya ketika ini yang sedang sakit? Harta sepencarian 60,000. 60,000 maksudnya suami dan isteri sama-sama mencari. Jadi adakah suami boleh minta hak 60,000 ini? Dengar baik-baik. Bila sebut harta sepencarian, iaitu antara suami dan isteri, tak masuk anak-anak. Faham lagi? Jadi jikalau dalam 60,000 ini sama banyak, maka RM30,000 seorang. Faham? Jika tak tahu banyak lebih belah suami ke atau lebih belah isteri, maka hukumnya tasamuh, saling memaafkan separuh seorang. Faham lagi? Jika ada detail, contoh dalam 60,000 ini, harta suami 35, harta isteri 25, maka dapat mengikut jumlah. Faham tak tu? Oh, dah ingatlah banyak mana-mana, tapi lebih kurang gitu lah. Dapat 60,000 ni. Dah hidup suami isteri selama 10 tahun. Maka tasamuh bagi dua. Halal berhalal. Faham lagi? 30,000 seorang. Jadi bila berlaku perceraian, milik isteri 30,000 ringgit hak dia. Pasal dia sama mencari. Faham tak lagi? Hak nafkah anak-anak wajib atas suami. Bila tu selama anak itu belum sampai kepada umur boleh bekerja. Contoh boleh bekerja umur 20 contoh. Umur 20 dah boleh bekerja lah. Maka suami tak wajib lagi beri nafkah. Soalan seterusnya. Wujud ke amalan yang khas peristiwa Isra' Mi'raj? Jawabnya tidaklah ada ditentukan mesti berbuat demikian dan demikian pada peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi membuatlah apa-apa saja pun, tapi kalau pada hari-hari besar Islam diharapkan ganjarannya lebih banyak. Jangan kita tetapkan. Soalan seterusnya. Isteri simpan duit, suami diam-diam. Suami memasukkan sejumlah wang ke akaun isteri. Tujuan simpan untuk kegunaan bersama. Apakah hukum isteri simpan duit suami diam-diam? Contoh, suami masukkan sejumlah wang ke akaun isteri. Tujuan simpan untuk kegunaan bersama. Baik. Dia kata suami masukkan sejumlah wang sebulan. Contoh, sebulan suami dia masukkan dalam akaun bini dia 1,000. Okey? Kemudian datang persoalan, bolehkah isteri simpan duit suami itu diam-diam? Itu yang kita tak faham. Suami masukkan duit ke dalam akaun isteri. Bolehkah dia simpan diam-diam? Diam-diam apa suami mu masuk dalam akaunmu? Faham tak lagi? Yang diam-diam ni begini, suami beri duit untuk beli barang rumah. Contoh kalau barang rumah hari ni RM60, suami beri RM100. RM40 tu diam-diam dia simpan, tak pulangkan balik. Bang, esok lusa pula suruh pergi bayar api apa semua dalam RM200. WPT RM300, lebih RM100, simpan diam-diam. Itu simpan diam-diam. Faham? Kalau suami dah masukkan ke dalam akaun mu kena pastikan apa sebab duit tu beri kamu. Hadiah daripada suami, boleh kamu. Bukan hak suami itu. Tak, suami suruh belanja nafkah. Nafkah hakmu. Faham lagi? Suami nafkah wajib beri kita nafkah. Contoh, makan minum kita makan minum sebulan. Contoh, RM2,000 contoh. Kita berjimat, kita makan kurang sikit, lebih RM500. Maka RM500 tu hak kita. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya banyak utang wang dengan kawan sebab COVID-19. Majikan tak bayar gaji sejak 2020. Dia kata saya meninggal dunia dan hutang masih belum dapat dibayar. Macam mana? Begini. Bila ada sambung.
Setiap kali selepas solat, saya berdoa moga Allah pemudahkan untuk bayar hutang. Dan juga majikan saya dapat membayar. Mu tahu ada bawah? Oh ni. Tertungguk yang sudah hampir 2 tahun lebih bagi membolehkan. Saya banyak pinjaman kawan-kawan. Setiap bulan saya beritahu kawan hutang tak dapat bayar. Atas sebab majikan masih belum bayar gaji. Mereka faham. Baik. Dia COVID-19 tak ada dibayar gaji. Tapi dia kerja lagi. Baiknya dia. Tak bayar gaji pun kerja lagi. Jadi dia berhutang dengan kawan. Sebulan dia pinjam 500. Dan dia belum mampu membayarnya. Pertama ni bab hutang. Kena faham baik-baik. Jangan berhutang melainkan sangat terdesak. Sebab tu hutang itu tidak disukai syarak. Jangan berhutang. Yang kedua, bila kita nak berhutang, kena ada niat dalam hati hendak membayar. Kena pasti benda tu. Kita berhutang dan kita nak bayar. Sebab apa? Sebab ada orang berhutang dan dia tak mau bayar. Kenapa? Kerana kawan dia kaya. Dah hutang kaya kan? Bayar apa lagi? Tak lagi. BT jota lah bank. Kalau pinjam 100 kan apa dah kan. Dah alah. Dia main gitu. Ada main gitu? Tak, kerana kawan dia ada duit. Dia tak bayar. Jadi dia nak hutang. Patut katalah aku nak kecing weh. Lihat, kata gitu. Kawan dia terberes sama memang kaki kecing biar satu. Akan jelas gitu. Ini jadi nak hutang, niat nak bayar. Sebab bila siapa yang niat nak bayar, tiba-tiba dia tak mampu juga bayar, maka dia akan dibebaskan di akhirat nanti. Tanggungannya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Okey, jelas itu. Orang yang berhutang kerana perlu, bukan suka-sukalah, dan dia niat nak membayar, kemudian ada uzur syar'i seperti tidak dibayar gaji, seperti muflis, seperti wangnya dicuri dan sebagainya. Maka orang ini bukan sengaja tak bayar, lalu mati, maka Nabi kata aku di bawah tanggunganku. Faham tanggungan Nabi? Nak bawa lagi. Jadi kalau memang betul ikhlas nak bayar, tiba-tiba memang tak boleh bayar, kawan-kawan pun faham, maka kamu tidak berdosa dan akhirat insya-Allah lepas. Yang tak lepas tu jika memang niat tak mau bayar. Soalan seterusnya. Curi helmet di motosikal orang. Tidak tahu siapa tuan motor. Parking kerana nak ganti balik. Ganti masa-masa ada motor lagi. Mana curi sekejap tu letak balik. Ni pergi curi buat balik di rumah, kawan tu lari dah. Kalau ke payah. Lain kali nak curi, tengok lu nombor plate pukul. Tuang dia naik ke ambil gambar. Jadi kalau taubat esok lusa senang. Nampak? Begitu. Jadi masalah. Jadi ni kemudahan banyak. Betul tak? Ada Facebook dan sebagainya, tulis. Buat gambar tulis merah, kotak tu tulis tulisan putih. Awas tulis. Saya nak pulangkan balik topi keledar. Kepunyaan sebulan yang motornya diletak di depan masjid Al-Furqan, Cipampak Cenering, hari Jumaat lepas saya curi selepas solat Jumaat. Kalau dah sampai ada tuang ni, insya-Allah bayar balik. Kalau sudah putus asa tidak berjumpa tuang ataupun waris, maka hendaklah bersedekah dengan nilainya dan berdoa agar tuannya halalkan perbuatan kita di akhirat. Tapi kena buat lagu tu. Itu baru topik lada, belum harta negara ni. Ejah balok, ejah apa jeng. Air rumah lepas banjir keruh macam ini, boleh dah ambil wudu? Ibu gambar. Ada gambar. Macam ke pengak dah air. Jawabnya boleh. Faham lagi? Boleh lagi. Kerana dia air mutlak. Air mutlak, ulama-ulama sebut, tidak ada yang ulama sebut disyaratkan jernih. Tak sebut. Maknanya walaupun keruh boleh. Sekira-kira tidaklah keruh itu sampai bila orang tengok, ini bukan air bersih. Kalau sudah pada adat orang tak bukan air bersih, maka hilang nama air mutlak. Jadi kalau gini nampak masih bersih, cuma warnanya keruh. Faham lagi? Sama macam setengah-setengah telaga. Tengah telaga yang tak pakai kerek. Yang pakai kerek biasanya bersih.
Yang tak ada kerek, tak ada semi tu, dia bercampur tanah, air tu kelabu. Hukumnya tetap air mutlak. Soalan seterusnya. Kalau tanah mayat musim banjir, masa menggali itu mayat duduk di dalam air, sah tak? Tak boleh meletak mayat dalam keadaan duduk. Dia kena baring. Nah, duduk tu maksud baring lah kot. Nah. Baik. Kalau tanah mayat musim banjir, masa menggali itu mayat dalam air, hukumnya sah atau tidak? Jangan letak mayat dalam air. Selagi ada tanah, galilah yang tak ada air. Maknanya ini tanah perkuburan, bila gali ada air, jangan letak dalam air. Maka pergilah ke kuburan sebelah sana yang tak nak masuk air. Yang dia kata dimaafkan ni semuanya berair. Baru dimaafkan. Semua berair, gali air. Dan kalau kita gali 6 kaki ada air, gali 4 kaki baru tak ada air, maka tanam 4 kaki. Tidak ada ulama mewajibkan 6 kaki atau 7 kaki. Syaratnya gitu je. Yang pertama, sekira-kira, maknanya bau mayat tidak keluar. Jadi tak kira dalam mana pun. 4 kaki, 3 kaki je, tapi baunya tidak keluar, boleh. Yang kedua, dengan kadar sekira-kira, kalau anjing nak gali tak dapat. Kerana anjing kalau digali setengah kaki, dia gali lagi. Kalau 3-4 kaki tak gali. Jadi katanya ulama, yang pertama, kedalaman yang sekira-kira tidak lagi keluar bau mayat, keluar. Dan tidak lagi digali oleh binatang buas. Jadi kalau 3 kaki je dalam ni saja, maka hukumnya boleh. Kalau 4 kaki saja, hukumnya boleh. Jadi bila gali macam biasa 6 kaki ada air, galilah sekadar yang tidak ada air. Cuma kata ulama fiqh, yang afdalnya itu seperjunjung. Apuh pala. Soalan seterusnya. Adakah tentera Chechnya ini tentera Ufuk Timur? Adakah Ustaz sokong Rusia? Nampak? Kita tidak nafikan ramai orang Islam yang menjadi penduduk di dalam negara Rusia. Dan begitu juga ada minoriti penduduk Islam di Ukraina, di Ukraine. Tapi peperangan ini, cuba kita tengok, boleh lihat. Umpamanya peluru berpandu yang ditembak oleh Rusia dan serangan jet-jet pejuang Rusia, mereka menembak rumah orang awam. Nampak? Sedangkan dalam Islam dilarang membunuh orang awam, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Peperangan dalam Islam ialah peperangan antara tentera. Dia tak boleh ditembak rumah flat orang. Rumah flat tu. Banyak yang tidak dikeluarkan di YouTube. Kalau kita rajin surf dekat website Ukraine, website Belarus, kita akan nampak pelik-pelik lagi video serangan daripada Rusia. Rumah orang kampung, betul-betul ladang, ni lembu, dan rumah peladang pun ditembak. Jadi jet dia tu, dia terbang dia tu, pergi dan balik je. Masa tembak sudah. Dia tembak rumah orang awam, tak ada askar, tak ada apa. Benda ni haram. Atas agama tu lah, kita kira lah. Lenin pula dah. Putin tu. Jadi benda-benda lain ni kita tak sokong peperangan seperti ini. Peperangan yang kita sokong, peperangan umat Islam, mempertahankan negeri umat Islam daripada dicerobohi oleh musuh-musuh Islam. Itu yang kita sokong. Soalan seterusnya. Apakah kriteria bagi orang ramai nak hantar soalan supaya Ustaz jawab? Adakah mesti tidak mengarut? Soalan apa sajalah berkenaan agama. Dan jangan tulis panjang. Bukan tak boleh. Saya akan fokus pada yang tulis pendek dulu. Nampak tak? Kemudian kalau tulis, jangan tulis dengan kalang. Kalang tu kalau 2B yang original made in Canada, dia hitam. Kalau yang kedua 2 yang labu, dia putih gelap sikit pada kertas. Jadi kau nak duk cari je.
Nah, kemudian tulis, kalau tulisan dengan tangan, tulis itulah, jangan tulis sambung-sambung pelik-pelik janganlah. Kerana ini agama ni nak buat jadi molek. Tulis molek-molek lah. Dan lebih ringkas lebih baik. Baik, soalan seterusnya. Hukum pakai minyak wangi beralkohol. Alkohol yang diletakkan pada minyak wangi, kata bijak pandai lah. Ada yang menggunakan alkohol jenis etanol, ada yang jenis metanol. Jadi kalau etanol inilah yang diletakkan dalam perfume-perfume yang dihukumkan sebagai najis. Kalau yang metanol itu tidak najis kerana dia buat daripada bahan kayu dan sebagainya. Baik. Jadi sekarang kalau ada minyak wangi perfume yang menggunakan etanol yang najis, maka pandangan ulama ada dua. Yang pertama, tidak boleh pakai ketika solat. Tak boleh pakai ketika solat. Macam kita beli perfume polo dan sebagainya, memang dia letak etanol. Jadi pada pendapat yang mengatakan etanol itu najis, maka tidak boleh pakai dalam solat. Jadi dalam kita nak pergi kerja boleh nak pergi jabat, nak pergi situ sini, nak pergi situ sini boleh lah, nak pergi pasar. Tapi nak solat tak boleh pakai. Sebab syarat sah semayang, suci pakaian dari najis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh pakai di dalam solat. Kerana walaupun ia najis tapi sangat kecil persennya, 0.3%, 0.6%. Kalau kita tengok di ingredient di belakang tu, etanol dia tu, alkohol dia tu 0.3, 0.2, tak boh 3%. Nampak tak? Sikit sangat. Yang mewangikan itu bukan alkohol itu. Alkohol itu memecahkan akan bau dia tu. Jadi bila kita spray, dia kuat, jadi disebarkan baunya. Faham lagi? Itu pendapat yang kedua, dimaafkan. Maksudnya najis tapi boleh semayang, dimaafkan. Kerana apa? Kerana kandungan alkohol itu sangat sedikit. 0.4%, 0.3%. Maka kaedah mereka al-qalil kal-adami. Bila sedikit, seperti tidak ada. Jadi dua-dua pendapat ini boleh kita amalkan. Kalau kita nak ihtiyat, lebih cermat, kita pakai yang ada alkohol tadi untuk selain semayang. Kita nak semayang, kita pakai minyak atau yang bersih daripada alkohol. Kerana keluar pada khilaf itu sunat. Soalan seterusnya. Saya ada masalah payah tumbuh janggut. Ayah saya kata cukur semua lah baru tumbuh. Tapi tetap tidak comel. Bertahun dah buat tapi sama je. Kawan saya kata dak payah sipang dalam janggut. Tapi saya tengok kalau dak sipang tergolong dalam mazhab Syafi'i. Dia janggut tak banyak. Ayah dia kata mu cukur semua janggut lebat. Faham lagi? Dia pun janggut dia cukur semua. Maka bila dia cukup, memang keluar janggut. Tapi tak lawa, dia kata. Dah kalau tak lawa, mu tukar dagu senang. Janggut payah kan. Mu tukar dengan dagu-dagu. Cari dagu mana mu kenal, ambuh dagu tu. Dia kena faham, sunnah menyimpan janggut ini bukan satu kewajipan. Makna kalau kamu berjanggut, sunnah simpan. Kalau mu tak berjanggut, tak sunnah simpan. Faham lagi? Ada lelaki yang jenis berjanggut. Maka bila dia berjanggut, sunat dia pelihara janggut itu. Kalau jenis yang tidak berjanggut, nak sunnah sipang apa tak ada janggut. Faham lagi? Jangan lebih-lebih, jangan salah faham. Maksud simpan itu tidak dicukur. Dalam mazhab lain, kerah, haram cukur. Faham? Kalau kita pergi Afghanistan cukur janggut, faham bedil. Faham lagi? Maksud kena faham, sunnah simpan janggut bagi lelaki yang berjanggut. Maknanya simpan itu jangan cukur, biar panjang, ikut Rasulullah. Tapi laki-laki yang jenis tak keluar janggut, tidak adalah sunnah simpan janggut. Faham? Kerana dia tidak berjanggut. Kemudian ni lagi salah faham. Kalau tak ada janggut, tidak dikira mazhab Syafi'i. Manalah pula. Faham lagi? 4 mazhab ini menyuruh simpan janggut. Faham? Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali. Pak-pak ni sunnah simpan janggut. Panggil pelera janggut. Faham tak lagi? Bela janggut. Cuma mazhab Syafi'i ini makruh cukur. Faham? Mazhab lain haram. Kerah dia. Nah. Bukan muntadak janggut, bukan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i bukan dengan simpan janggut. Mazhab Syafi'i maknanya kita mengikut pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i. Walaupun muda ada janggut, tetap mazhab Syafi'i. Nah, mari dua ni pula tak ada janggut bukan mazhab Syafi'i. Dan mazhab mana? Apakah hukum membeli makanan di kedai orang yang tidak solat? Jawabnya sah. Boleh. Dia tak semayang, kita beli barang kedai dia. Contoh, tokai kedai rucik tu kat rumah kita, dia tak semayang. Nah, dia semayang raya je. Nah, dia jual sabunnya apa. Jadi kita beli kat rumah dia, boleh. Sah. Orang kafir jual beli pun kita sah. Faham? Pergi kedai supermarket kan ada orang kafir. Nak contoh? Boleh. Cuma kata ulama, jika ada dua kedai yang bersamaan, ni kedai rucik juga. Nah, maka kita belilah yang solat. Faham tak lagi? Kerana apa? Kerana kita tanda kasih kepada dia, dia tunduk sujud kepada Allah. Nah, tu maksud, bukan wajib beli kedai orang solat, haram beli kedai tak solat. Jika ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, beli orang tak solat tu kan. Faham lagi? Bila tu jika ada pilihan, maksudnya kedai yang sama. Kalau kedai yang berlainan tak ada masalah. Nah, umpamanya ni kedai spare part, orang solat. Kedai jual nasi lemak pagi-pagi, orang tak solat. Jadi kita kena beli kedai hak solat semua. Jadi makan spare part semua pagi-pagi. Faham tak? Tak apa dah pakai peluang pagi ni bukan spare part. Lapar perut nak beli nasi. Beli ada solat dulu. Bukan kita sokong dia tak solat. Faham? Tapi bila ada pilihan, sebelah tu pun juga kedai nasi juga makanan pagi. Dia solat. Kita raikan yang solat dulu. Nah, soalan seterusnya. Siapakah ahli kitab? Masih adakah sekarang? Ahli kitab maksudnya orang kafir yang masih berpegang dengan kitab yang diubah setelah ketiadaan Nabi. Ketika Nabi Musa masih hidup, diturunkan ke atas baginda kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat daripada langit, daripada Allah. Kitab Taurat itu betul atau palsu? Betul kan? Faham lagi? Allah yang turunkan. Maka pada masa itu, semua yang mengikut Nabi Musa dan berpegang dengan kitab Taurat adalah Muslim. Islam. Nah, setelah Nabi Musa wafat, kitab Taurat ini sudah diubah oleh tangan-tangan pendeta yang jahat-jahat, dibuat baru New Testament, Old Testament, dipindah-pindah hukum di dalamnya. Maka terjadilah perbalahan di antara umat Nabi Musa ketika itu. Minoriti daripada umat tidak mau ikut kitab baru. Mereka nak ikut kitab lama. Dan matilah mereka itu dalam Muslim. Nampak? Dan yang ikut kitab baru ini dipanggil kafir kitabi. Kenapa panggil kafir? Kerana mereka mengikut ubahan tangan manusia, menolak kitab yang sebenar. Kafir. Kenapa dipanggil ahli kitab? Kerana mereka menerima kitab. Mereka mengikut pandangan, mengikut Nabi yang berkitab. Ada kitab daripada langit. Ketika Nabi Isa dapat kitab Injil, umat Nabi Isa yang ikut semuanya adalah Muslim. Kitab pun tidak ditukar lagi. 500 tahun lepas Nabi Isa diangkat ke langit, telah dipindah sampai jadi 300 Injil. Pada tahun 1400, abad 15 Hijrah, 300 Injil. Nah, maka bila ditukar oleh padri-padri dengan perintah raja-raja dan pembesar negeri, maka terjadilah perbelahan macam tadi juga. Minoriti tak mau ikut kitab baru Injil, nak ikut kitab Injil lama. Maka mereka hidup sampai mati dalam Islam. Nah, dan yang ikut Injil baru kafir. Itu dia panggil kafir kitabi. Bahkan sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasara ini, Yahudi pakai kitab Taurat juga, tapi yang dipindah. Nah, Nasara pakai kitab Injil juga, tapi yang sudah ditukar. Nabi gelar mereka sebagai kafir kitabi.
Faham lagi? Soalan seterusnya. Masuk masjid patut terduduk. Tak boleh solat sunat tahiyat masjid. Setengah ulama kata kita bukan nak duduk, terduduk boleh lagi bangun. Yang tak boleh duduk dengan sengaja. Faham lagi? Dia baru tu tahiyat masjid dibolehkan. Imam baca kunut subuh kuat dari awal hingga akhir, dan kan ada tempat makmum baca juga. Jawabnya boleh. Dan ya Allah itu baca doa itu kuat, dan sanak puji-pujian itu perlahan. Tapi kalau imam baca awal sampai akhir semuanya kuat, hukumnya sah juga semayang. Imam semayang Zuhur, imam semayang Asar, sepatutnya baca Fatihah dan surah perlahan ke kuat? Perlahan, tapi imam baca kuat, sah. Semayang Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Bingung makmum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Tak perlu subhanallah. Kenapa? Kata Al-Imam Nawawi, sepatutnya perlahan dibaca kuat. Perbuatannya itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maksudnya tidak salah, tidak makruh, menyalahi yang lebih utama saja. Maksudnya yang lebih utama baca perlahan. Tiba-tiba kadang imam yang sama garik baca slow pula. Faham tak? Allahu Akbar senyak. Makmum belakang warna senyak. Dah Allahu Akbar. Ini baca slow. Barulah jadi pasal minggu makmum. Soalan seterusnya. Mana jang? Ni ada. Bismillah. Baik. Ibu bapa bawa anak-anak kat masjid, kadang-kadang ganggu jemaah lain. Wajib atau tidak mereka ke masjid bila anak-anak masih kecil? Baik. Apakah hukum bawa budak-budak ke masjid? Hukumnya harus. Dan jika niat ibu bapa itu supaya anaknya terlatih dengan sembahyang jemaah, hukumnya sunat. Dan jika ibu bapa itu berkehendak supaya anak-anaknya itu duduk di tempat orang melakukan kebaikan, mendengar bacaan-bacaan, maka hukumnya juga sunat. Baik, oleh kerana itu tidak ada larangan membawa anak-anak ke masjid. Dan bawa anak dan budak-budak dalam masjid ini sudah kita kenali dalam kitab-kitab hadis banyak riwayat budak-budak dalam masjid. Cuma ulama-ulama fiqh beri pandangan, jika anak itu bukan bertujuan datang untuk semayang, tapi dia datang untuk mengganggu orang, maka tidak dibawa budak itu. Budak-budak menangis memang biasa. Yang pelik ibu bapa budak menangis. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi tengah semayang dan bacaan nak baca surah macam biasalah. Tiba-tiba budak menangis di belakang. Nangis. Jadi bila menangis, molek dipendekkan semayang. Moleklah supaya bila habiskan cepat, mak dia dapat ambil anak dia tu. Dan budak yang menangis itu takkan mari sendiri di rumah ngakak mari duduk sejid, mesti mari ngemok tu. Kerana itu Nabi percepatkan solat. Patut surah panjang jadi surah pendek, patut sujudnya lama, sujudnya sekejap. Mana Nabi meraihkan kanak-kanak yang ada di semayang, ada mak di semayang di masjid. Dan lepas semayang Nabi tak kata anak siapa tadi bising panggil tadi. Tak. Nawak lagi. Kerana apa? Kerana memberi latih tarbiyah budak-budak. Dan kita yakin Tok Imam hak jadi imam di seluruh masjid Malaysia ni, bukan dia jadi imam dari lahir. Masih dia budak-budak dulu, dia ngacau orang juga dulu. Faham lagi? Belari depan, belari belakang. Ini dah jadi imam. Dan Nabi pun pernah membiarkan budak-budak naik atas belakang. Naik atas belakang. Hingga sahabat tanya, "Bak apa saya sujud lama sangat?" Ada budak naik atas belakang, dia buat kuda, dia main. Kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tak puas lagi bermain. Jadi aku sujud lama. Bila dia turun, baru aku angkat. Allahu Akbar. Tidak pun kata, "Anak siapa ni? Patah belakang." Nampak? Jadi biasalah budak-budak. Kalau main tu biasa. Dan kita sebagai orang tua, bila kita tengok dia bermain, apa tindakan kita? Kita kabur. Jangan main semayang. Jangan main semayang. Itu akan lekat di hatinya berkali-kali. Betul tak?
Tu latihan bagi dia. Tak udah mana mula-mula mari. Hak first time mari tu. Oh, tak mayang tu. Dia mayang masa ni. Takbir. Dia akan keluar selepas takbir dengan sepakat 4 mazhab. Takbir Allahu Akbar. Tu tengok. Dia ajak geng dia lek nengok ni. Pung pergi. Masa ni dia mari mula. Tahiyat akhir tanpa khilaf. Faham? Berlari dalam debok duduk. Aku tahu aku gitu kok dulu. Betul tak? Gitu budak-budak. Tapi adakah gitu semua? Tak nah. Lain umur 60 gitu lagi. Terajar tak tekuk. Nah. Apa pendapat ustaz? Ada seorang ustaz dia kecam dengan kenyataan ustaz. Siapa kata Allah duduk di atas arah adalah kafir. Itu tidak patut katanya. Lah itu bukan pendapat saya. Kita sekarang ni reti tahu ke buat-buat tak tahu. Cik soal diri macam ni. Tahu dah ke atau buat-buat tak tahu? Tahu dah. Belajar di mana? Selain yang saya khabar tu, awak tahu tak lagi kalau ustaz lain khabar? Tahu tak lagi? Bahawa tak boleh kata Allah itu ada tepat. Tahu tak lagi? Cikgu tahu tak? Dah fatwa saya ke? Seluruh ulama. Apa kita pula? Kita nama tu kita khabar daripada soalan. Soalan dia apakah hukumnya seorang maulana? Dia kata Allah mesti dia ada tempat duduk di atas arah. Kita ada sebut nama maulana mana-mana. Yang dia berasa hati apa hal? Ingat maulana mu seorang kan? Betul tak? Kita beri pendapat balik lagi, jangan buat-buat tak tahu. Tahu tak Google? Pergi type kat Google. Allah tidak bertempat. Fatwa Jakim. Baca Faham lagi? Jangan buat bodoh. Mereka kita buat bodoh nak ramai-ramai. Macam boleh baca. Tak ada kena-kena dengan kita. Fatwa Mufti Mesir. Fatwa Al-Azhar. Fatwa Mufti Jordan. Fatwa Baitul Maqdis. Cetai kalau pandai Arab. Darul Ifta Jordan. Darul Ifta Baitul Maqdis. Kalau reti Arab lah. Dia tak ada Inggeris. Faham? Ya, hukum berkata Tuhan bertempat di atas arah. Tengok tu. Jangan awak tak tahu. Dah kita tak pandai arah. Bahasa Malaysia. Allah tidak bertempat. Fatwa Mufti Malaysia. Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Baca. Dia keluar. Tak ada gambar kita situ. Gambar Mufti Malaysia. Faham? Buat video react. Hantar Mufti Malaysia. Tahu tak? Kita tu dah khabar. Kita mana boleh beri pendapat? Kita kan mufti. Tidak sebut nama maulana mana-mana. Sebut atas soalan. Kita jawab atas apa yang kita belajar. Kalau mau belajar tinggi lagi, tak tahu lah. Itu yang kita belajar. Allah bukan bertempat. Wujud Allah bila makan tidak bertempat. Apa pula kita pula lah. Jadi ramai-ramai dalam video duduk tengok. Jangan buat-buat tak tahu. Pergi ke Google. Ke komputer internet saya ada Google. Ke internet saya seorang ada ruang untuk mencari. Ada kau. Tulis itu. Faham? Fatwa Jakim. Allah tidak bertempat. Keluar tu. Tarikh fatwa. Apa hukum mengatakan begitu. Lepas tu esok buatlah spanduk. Duduk depan Jakim tu. Jangan awak tak tahu. Kita cerdik. Jangan awak tak cerdik. Dengar cerita nak semayang Jumaat kena ada booster. Sini kena ada booster. Tak ngaruk mana ada kena booster. Saya semayang Isyak rakaat ketiga. Saya baca tahiyat awal. Lepas tu naik baru teringat baca dan teringat tahiyat awal. Adakah kena sujud sahwi atau bangun semayang semula?
Saya semayang Isyak, rakaat ketiga saya baca tahiyat awal. Lepas dia naik tu baru teringat baca dah tahiyat awal. Saya semayang Isyak, rakaat ketiga saya baca tahiyat awal. Lepas naik baru teringat baca dah tahiyat awal. Adakah kena sujud sahwi atau bangun semayang semula? Oh, rakaat ketiga dia baca lagi tahiyat awal. Dia semayang 4 rakaat, lepas 2 rakaat baca tahiyat awal. Faham? Jadi naik rakaat ketiga baca pula tahiyat awal. Jawabnya nanti rakaat keempat sunat sujud sahwi. Okey? Tak batas semayang. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Orang kata barang itu ada roh. Contoh kita kata kat kereta kita nak beli kereta baru, kereta lama kita merajuk, tiba-tiba rosok situ, rosok sini. Soalan saya, dosa tak kita percaya benda gini sebab sering terjadi juga perkara ini? Tidak dosa. Kita tidak isbatkan kebenaran. Kita hanya kata, ni kata nak beli baru, ngajuk lagi ni. Tak dosa gitu. Tapi dengan iktikad, itu tak boleh. Kerana dia benda yang tidak ada roh. Kita beriktikad dia ada roh, ada perasaan. Mana ada perasaan? Kereta ada roh, tak ada roh. Kereta ada perasaan, tak ada perasaan. Cuma kita kata ni, kata-kata nak beli baru ni, kat buat ni, kat rosak ni. Ni gitu. Dan yang berlaku itu kelaziman. Kelaziman apa? Kelaziman yang tidak mesti. Faham lagi? Bukan maksudnya bila kita kata gitu mesti dia gitu tak, tapi banyak berlaku. Kita pun kena 2-3 kali. Dia dengan naik kereta, nak beli kereta ni pula, ni dak rong mana ada babah. Lagi paremok kereta. Bila kereta ni nak beli ni pula nyiwak rosok lah apa dah. Jadi seolah-olah macam kebetulan lah, anggap kebetulan. Bukan satu benda yang mesti. Soalan yang kedua sebelum akhir. Memandangkan air keruh sekarang, adakah wuduk tak mandi wajib dengan air sedemikian? Sah. Air hujan, lepas tu jatuh atas tanah, dia jadi ada warna tanah. Boleh. Tanah ni boleh tak kita buat bertayamum? Boleh kan? Lagi. Jadi air daripada tanah boleh. Tapi jika hilang nama air mutlak, air benda gini tu barulah terlampau keruh. Air banjir nak cari mana? Takkan macam air mineral. Banjir macam air mineral ada. Air dalam lopok rupuk boleh. Mesti ada kesan warna tanah dan sebagainya. Sebab tu bila kita bubuh kuning, kalau tengok daripada derong atas kuning, tapi bila kita ambil buah dalam cawang tak kuning mana, sikit je keruh. Itu maksudnya. Soalan yang terakhir. Kucing saya mati hari ni. Ini jawab esok. Esok di mana? Tepuh. Bawa di Tepuh esok. Kucing saya mati hari ni, dia sangat baik. Tunggu tuan sampai balik rumah. Berok ikut tempat. Hormat tetamu, beri gangguan pada orang. Mari rumah. Kucing saya baik, tunggu tuan sampai balik. Berok ikut tempat berok. Hormat tetamu. Hormat tetamu. Memberi gangguan pada orang, mari rumah. Surga nanti boleh saya nak kucing saya hidup kembali. Macam ni, sebab rindu sangat pada kucing saya itu. Kucing ini boleh tak ampunkan tuan dia dengan Allah sebab baik kita pada kucing itu. Baik. Dia kata kucing dia sangat baik. Kalau dia pergi kerja, tuan balik kerja dia tunggu kat pintu. Tu biasalah dak kucing mutakor. Kucing apa beruk. Kemudian dia hormat tetamu tu kita tak faham. Kucing hormat tetamu ke mana? Salam. Assalamualaikum. Gitu. Saya nampak tak? Aku pandailah hormat tetamu, aku pandailah. Kemudian tidak beri gangguan. Tu kan?
Tak apalah. Inilah, mu suka sangat kucing. Dapat jumpa balik tak? Dapatlah jumpa balik. Dalam surga ini segala yang mu nak ada. Tetapi benda yang kita nak itu benda yang baik saja. Benda mengarut tak ada. Sebab ada orang ditanya, boleh tak kita lesbian dalam syurga? Faham lagi? Dia puang ditanya. Benda itu benda yang karut. Benda yang karut tidak akan terlintah dalam hati ahli syurga untuk mendapatkannya. Banyak pelik-pelik. Nabi kata, apa yang mu nak semua ada dalam syurga. Jadi ada soalan. Saya baca soalan tu. Dia nak berzina dengan kakak dia dalam syurga. Ini soalan-soalan geng-geng ni. Geng-geng etis, geng apa. Faham? Geng-geng liberal. Dia nak tanya. Nak? Jawabnya tak boleh. Dia kata semua ada. Maksudnya benda tu tak akan berlaku. Yang ni tidak akan ada dalam lintasan hati ahli syurga yang nak lakukan benda yang tidak baik. Mu duduk dalam dunia, mu bukan ahli syurga, otak mu tak molek. Mana macam-macam. Mu nak benda baik pun ada, mu fikir benda wuduh pun ada. Maka ahli syurga tidak akan ada lintasan kepada nak buat benda yang tidak baik. Faham lagi? Jadi semua yang dia litah itu yang dia nak baik belaka. Dia nak kuda 1000 ekor ada. Dia nak naik benda lagi, dinosaur. Macam Jurassic Park. Nah, ada 40 ekor pun boleh. Nah, ini naik benda, nak naik kapal terbang. RZ tubik sayap ada belaka. Faham lagi? Motosikal benda ke nak. Y suku exhaust tubik ke muka. Faham? Hukum boleh belaka. Yang tak ada, yang karut. Berzina, sumbang mahram. Faham lagi? Itu semua karut. Tidak akan ada di dalam syurga nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.